Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姊妹们早安！ Bersyukur kita boleh beribadah dan melayani Tuhan bersama kembali pagi hari ini. 感谢主，今天我们能够敬拜主。 Dan sebelum kita membaca dan akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih 我 dahulu. 们听到以前，我们先祷告。 Bapa di dalam sorga, kami bersyukur memasuki masa minggu Advent yang ketiga ini. 天父，感谢你给我们机会，在这个第三个圣诞一杯酒， Dan tuntunlah kami untuk berjalan dalam sukacita yang didasari oleh damai sejahtera yang berasal dari Kristus. 求主帮助我们，让我们所说的一切都是从主那里来的喜乐。 Agar dengan demikian ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu kembali pagi hari, 所以，让我们今天，当我们读主的话、听主话的时候， kami boleh semakin mengenal Engkau dengan lebih baik dan benar, 让我们更认识你， dan mempermuliakan Engkau, 更能够荣耀你的 dan 名。 menaruh keyakinan kami dalam segala situasi kondisi apapun di dalam hidup yang sementara ini. 让我们能够真正坚定我们的心意，在这个动荡不安的时代当中。 Kepada Engkau di dalam Kristus Tuhan kami, 主啊，我们靠耶稣基督生命， kami memohon tuntunan Tuhan, berkatilah firman ini. 求主带领我们，我们所听得到， Bagi setiap kami umat-Mu yang mendengarkan maupun kami yang boleh menyampaikan. 每一个听的并且讲的， Sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satu. 我们祷告祈求呢是靠耶稣基督生命。 Amin. 阿门。 Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara sekalian melihat satu ayat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima yang ditentukan oleh gereja menjadi teks kita pada minggu ketiga daripada masa Advent ini. 我们一起来查看以赛亚书第9章，我们要看一节经文，这个经文就是这个教会所决定的，在这个第三一杯咒的讲题。 Kita akan membaca bersama-sama Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. 我们查看以赛亚书第9章，在中文是第6节， Bila kita sudah menemukan, saya ajak kita baca bersama-sama. 我们一起来念。 1, 2, 3 dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. 以赛亚书第9章，中文是第6节，dalam bahasa Mandarin adalah Yesaya pasal 9 ayat ke-6。因有婴孩为我们而生，有一子是给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙的执事，全能的神，永在的父，和平的君。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 这是神的话。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita baru membaca bagian dari nubuatan kitab suci melalui Nabi Yesaya yang menyebutkan 4 gelar atau 4 sebutan kepada diri Kristus Sang Mesias yang akan datang. 今天我们借着以赛亚先知他所说的关于我们弥赛亚的4个名称， Dan dia mengucapkan nubuatan ini 700 tahun sebelum Yesus Kristus Sang Mesias itu lahir 那么 di 他 Bethlehem. 以赛亚的预言是当主于400年前，当主耶稣还没有出生400年以前。 Dan minggu ini kita bersyukur berkesempatan untuk merenungkan gelar atau sebutannya yang ketiga di dalam ayat bacaan kita tadi, yaitu Bapa yang kekal. 那么今天我们很快乐能够一起来思想关于第三个称呼，就是永在的福。 Nah, sebelum kita membahas merenungkan sebutan atau gelar Bapa yang kekal ini,
bagi diri Yesus dan maknanya bagi kita umat Tuhan, saya ingin menegaskan dua hal yang penting terlebih dahulu. 关于这个永在的父，我们要思想关于这个称号给主耶稣，我们要思想其他的意义的时候， Pertama-tama adalah bahwa sebutan Bapa yang kekal ini tidak berbicara mengenai doktrin Allah Tritunggal. 那么当我们想到关于永在的父，不是提说关于神学三一神的神学讲题。 Kitab suci kita menyatakan diri Allah di dalam tiga pribadi kealahan yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ayat ini tidak bicara tentang doktrin Tritunggal ini. 那么我们知道这个圣经，我们思想关于三一神的这个称呼，乃是圣父、圣子、圣灵。但是在这个时候，我们没有讲关于这件事情。 Lagi pula di dalam relasi Allah Tritunggal, maka kita melihat di sana bahwa Yesus tidak sama dengan Bapa, Yesus bukan Bapa, dan demikian juga sebaliknya. 那么在三一神的神学里面，不是说主耶稣不是圣父，主耶稣也不是圣子。接下去， Dan selanjutnya untuk kita ketahui ayat ini juga menjadi salah satu ayat favorit bagi kelompok gereja-gereja ataupun gerakan-gerakan teologi Kristen khususnya para bidat kristologi yang menentang atau menolak doktrin Allah Tritunggal. 那么接下去这个永在的父，他这个称呼，一些异端学说的神学很喜欢用这个名称。 Seperti gereja-gereja Unitarian dan gereja-gereja Oneness ataupun keesaan. 还有我们知道有几个这个异端学说的教会常常使用这个永在的父。 Gereja-gereja Unitarian itu menolak doktrin Allah Tritunggal dan menyatakan bahwa hanya ada satu pribadi Allah, yaitu Bapa. 那么有一个神学，他是说，他不相信三一神，只有一个神，就是永在的父。 Dan gereja-gereja Oneness ataupun keesaan, ya, 那么有一个神学，他是唯一的神，他的想法是。 yaitu aliran Kristen di dalam gerakan Pentakosta tidak percaya pada doktrin Allah Tritunggal. 那么这个三一神这个神学有一个关于圣灵教会，他不相信这个三一神的神学。 Yang meyakini bahwa Allah itu satu ataupun esa dan hanya satu pribadi yang menampakkan diri di dalam tiga peran ataupun manifestasi. 那么有一个神学的他的这个说法是三一神只有一个位格，那么这个位格显现在三一神的身上， yaitu Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai kuasa penyempurna. 那神是Bapak gimana? Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penyempurna. 生父是创造万物的主，圣子是救赎我们，那么圣灵是让我们的生活得到完全。 Dan ketiga-tiga ini adalah Yesus Kristus itu 那么 sendiri. 这个三个位格只有一个，就是耶稣基督。 Jadi ketiganya Bapa, Anak, Roh Kudus bukan pribadi 那么 yang terpisah. 圣父、圣子、圣灵，三个位格不是是三一变成一个，不是分出来的。 Itu sebabnya gereja-gereja di dalam kelompok ini sangat menekankan baptisan di dalam nama Yesus saja. 那么这个教会所用的神学，那么他很喜欢洗礼的时候只有一个名称，乃是耶稣基督。 Dan tidak mau menggunakan formula baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 他们不再使用主耶稣在马太福音所要告诉我们，你要给他施洗，
奉圣父、圣子、圣灵的名给他施洗。 Jadi meskipun kelompok ini ya rata-rata di dalam aliran gerakan Pentakosta ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga menyebut tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah manifestasi atau penampakan dari diri satu orang saja, yaitu Yesus Kristus. 那么，如果一切的神学说，这是常常关于那个生命教会，他们就说这三一神只有显现在一个位格身上，乃是耶稣基督。 Nah, gereja-gereja ataupun gerakan teologi seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, 那么这些教会，他们使用这个神学， bukan saja hanya menolak doktrin Allah Tritunggal yang jelas-jelas diajarkan dan ada di dalam Alkitab. 他们不能接受三一神这个神学，虽然这个三一神在圣经里面有记载。 Tetapi juga sangat kacau di dalam memahami pribadi dan relasi-relasi di dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus ini. 那么他们觉得这些三一个这个神学混乱了，在这个主耶稣的圣父的位格、圣子的位格，还有圣灵的位格，每一种关系。 Saya tahu bahwa tidak mudah untuk mengatakan kebenaran ini. 我知道这个道理非常难解释， Tapi setiap kita orang Kristen harus memahami dengan baik doktrin Allah Roh Kudus dan harus meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. 但是我们每一个基督徒应该要真正明白什么叫做三个位格：圣子、圣父、圣子、圣灵。 Apalagi di zaman ini Bapak Ibu Saudara ya, di zaman medsos, di zaman media sosial di mana segala sesuatunya itu terbuka dan kemudian cepat tersebar, viral, ya apapun itu. 尤其是现在这个进步的社会里面，一切的新闻信息都很多，他们讲关于其他的神学。 Dan itu juga termasuk produk-produk daripada ajaran-ajaran yang seperti ini. 那么这些他们在这个新闻或者信息里面告诉我们关于神学，就也讲到关于这个异端的学说。 Hari ini bermunculan banyak teolog-teolog baru, apologet-apologet baru, para pelayan-pelayan baru, hamba-hamba Tuhan, ya yang lama dan yang baru ya, di YouTube, di X, di Insta, di Facebook, dan di berbagai medsos yang 在 lain. 这个很多视频当中，或者在这个信息当中，有很多出现现在新式的神的仆人，新式的这个讲解关于基督教的理论。 Dan rata-rata pintar bicara, mereka berkhotbah, mereka mengajar ini dan itu, berbicara ini dan itu, bahkan menyerang ini dan itu. 如果我们听了，我们觉得他们所说的一些都是条条有理，讲得很清楚，好像是所说的都是对。 Tapi ketika diselidiki, ketika ditanya, ketika ditantang pemahamannya tentang doktrin Allah Tritunggal, maka terlihat kacau dan sesatnya. 但是对这些人，如果我们提了一个问题，关于真正三一神的这个神学，他们的答案不清不楚。 Ada satu itu di YouTube dan berbagai media sosial yang lain, seorang yang masih muda namanya Elia Myron. 有一个人叫做什么？Indian Myron。 Elia Myron. 哦 Myron. ，Elia Myron。 Ya, sekarang lagi jadi favorit banyak anak-anak muda dan orang senang sekali. Elia Myron 是一个年轻人，现在他的这个很多人都是很喜欢他的角色。 Nah, sayangnya pemahamannya terhadap doktrin Tritunggal ini, saudara sekalian, itu tidak berbeda jauh daripada dua kelompok gereja ataupun aliran-aliran ataupun gerakan teologi yang tadi kita telah singgung di awal. Elia Myron 他所说的神学，跟刚才我告诉你们的两个神学理论也没有分别。 Dia mengatakan bahwa yang disebut dengan Allah itu hanya Bapa saja. 他说，如果说神只有圣父， Dan yang disebut dengan anak itu adalah kata-katanya Bapa atau firmannya Bapa.
那么圣子就是圣父所说的一切话。 Dan yang disebut dengan Roh Kudus itu adalah roh yang ada di dalam dirinya Bapa. 那么圣灵是在圣父里面的灵。 Kata-kata firman-Nya Bapa itu kemudian keluar pada waktu Natal dan itulah Yesus Kristus. 那圣父所说的话，在圣诞节所说的话，那就是耶稣基督。 Lalu kemudian roh di dalam diri Bapa itu keluar pada waktu Pentakosta. Itulah Roh Kudus. Maka sekarang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi tidak di dalam pengertian yang kita pahami ataupun yang diajarkan oleh kitab suci. 圣父在圣灵在这个无顺界的时候所说的话，乃是圣，那就叫做圣灵。圣灵，所以圣父、圣子、圣灵乃是只有一个，就是圣父。 Coba kita mempertanyakan, sebelum jadi manusia, kata-kata firman-Nya Bapa itu apakah pribadi atau bukan? 那么我们再问，当主耶稣人道成肉身，这个道是不是就叫做耶稣？ Berarti dulu hanya ada satu pribadi saja itu Bapa, tapi kemudian bertambah lagi setelah kata-kata firman-Nya keluar dan menjadi anak yang namanya Yesus Kristus pada waktu Natal itu. 那么以前只有一个神，就是神父。当神父说话的时候，神的道理就变成圣子耶稣基督。 Lalu kemudian roh di dalam diri Bapa keluar, lalu kemudian menjadi Roh Kudus. Sekarang ada 3. 那么由在这个从圣父所说的一切，就变成圣灵，那么就变成圣父、圣子、圣灵。 Tapi tetap Allah itu hanya satu pribadi saja, itu Bapa. 那么就是我们说，这上帝只有一个位格，乃是圣父。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan ajaran kitab suci. 这完全不是圣经所说的话。 Kepribadian daripada Allah itu kekal. 那么神是永恒的神， Tetapi karena kesamaan dan kesatuan hakikat menjadikan ketiganya adalah pribadi-pribadi Allah. Tetapi bukan 3 Allah, melainkan 3 pribadi di dalam satu kealahan. 那就因着他们每一个神的用意，那就叫做三一神，就是一个神，但是是3个位格。 Di layar ini ada gambaran tentang Allah Tritunggal dan hubungan dengan Tritunggal yang dinyatakan oleh kitab suci kepada kita. 那现在在这个视频里面，我们看见有一个画，就是关于圣父、圣子里面的圣灵的关系。 Bapak Ibu dan Saudara bisa lihat Bapa itu bukan anak, anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Tetapi Bapa itu adalah Allah, anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. 在这里告诉我们，圣父不是圣子，圣父不是圣灵，圣灵不是圣父，但是圣父是圣灵是圣父，圣子是圣父，还有圣灵圣父自己一个位格。 Maka kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita merenungkan gelar ketiga daripada Yesus di dalam nubuatan Nabi Yesaya ini, Bapa yang kekal. 所以在这里，如果我们看到在以赛亚书说永在的父， Kita tidak dibingungkan atau dikacaukan dengan berbagai macam pengajaran yang tadi kita telah sebutkan. Bahkan kita dapat memberikan pencerahan yang seharusnya, yang sebenarnya daripada kebenaran kitab suci kita. 接着这个时候，我们就明白，我们不被那些现在他们所解释关于圣父、圣子的圣灵的理论，变成我们糊涂。 Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melihat apa maksudnya Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal di dalam nubuatan Yesaya ini. 那么，如果我们看在这个以赛亚的语言当中，什么意思？耶稣基督就是永在的父。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebutan sebagai Bapa yang kekal di dalam nubuatan ini, di dalam ayat ini berasal dari frasa Ibrani, yaitu El Afiat. 那么弟兄姊妹们，在这里说耶稣基督是永在的父，乃是从
Ibrani El Afiat, El Abiat. 从这个希伯来文 El Abiat Yang dapat juga itu diterjemahkan secara harafiah menjadi Bapa kekekalan atau Bapa dari kekekalan, Bapa dari keabadian. 那么 El Abiat 这个意思能够解释变成永在的父、永恒的父。 John Calvin di dalam tafsirannya berkaitan dengan hal ini menyebutkan bahwa sebutan sebagai Bapa bagi Yesus di sini menunjukkan bahwa ia adalah pelindung, dia adalah penyedia, dia adalah kepala daripada umatnya yang menjalankan pemerintahan kebapaan yang abadi atas umatnya atau atas gerejanya atau atas kita orang-orang percaya. 那么这个耶稣就是永在的父，意思就是说耶稣是我们每一个人的保护者，主耶稣能够带领我们一切的一切。 Nah, sementara kata kekal di dalam sebutan Bapa yang kekal memiliki arti selama-lamanya, tanpa akhir, tanpa permulaan. 那么这个永在的父，意思就是说那是永恒的父，他没有无始无终的父。 Atau tanpa permulaan dan tanpa akhir yang menunjukkan bahwa Yesus yang akan lahir di Bethlehem, Sang Mesias itu adalah Bapa dari waktu dan kekekalan. Dia adalah arsitek segala zaman. Dengan kata lain, dia adalah pemilik, dia adalah penguasa, dia adalah pencipta segala-galanya. 无始无终的神乃是耶稣基督，那么耶稣基督乃是圣父、圣子、圣灵，他能够管理整个一切我们的世界上的事情。 Nah, melalui pengertian yang terkandung di dalam sebutan Bapa yang kekal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya Nabi Yesaya sedang menunjukkan kepada kita seperti apakah pribadi daripada Yesus Kristus Sang Mesias yang akan datang ini. 那么在这个永在的父，我们好想能够解释关于这个以赛亚先知正在用各种方法来解释这个耶稣基督的来临。 Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, bahwa Yesus itu adalah penguasa, raja kekekalan yang membawa pengharapan. 如果在这里我们知道，耶稣基督是满有全能的主，他是带着永生来到这个世上。 Bila kita memperhatikan Yesaya pasal 9 yang tadi kita baca ini, mulai dari ayat awal sampai seterusnya. 如果我们看看在以赛亚书第9章从第1节直到最后， Maka kita melihat bahwa Nabi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang menyuarakan harapan yang cerah di tengah pergumulan dan ketidakpastian hidup yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu. 那么这个先知所说的语言，他好像是告诉我们，耶稣的来临要给那个时代的人的一个盼望。 Di dalam ayat yang kedua, dia menegaskan bahwa bukannya kegelapan yang akan mereka saksikan, tetapi terang yang besar. 在这里，第2节告诉我们，在黑暗中行走的百姓看见了光，不是在这个黑暗的事情，乃是他们看见了光。 Lalu di dalam ayat ketiga kita bisa melihat di sana bahwa dia menegaskan bahwa akan ada sukacita yang menggantikan perang dan penindasan. 在这里，第3节告诉我们，有一个欢喜喜乐的这个事情要来临，要使他们从一切的压迫当中得着解脱。 Lalu di ayat 4 dan ke-5 dia menegaskan bahwa akan ada pembebasan dan kedamaian. 那么第4、第5节就告诉我们，他们那个时代的人能够得着完全的释放。 Dan semua ini terjadi oleh karena apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-6. 那么这些从第1到第5一切的事情总结来说，能够我们从第6节看出来。 Maafkan, ayat yang ke-5 di dalam versi Alkitab saya. 或者是 Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，掌权
必担在他的肩头上，他名称为奇妙的执事，全能的神，永在的父，和平的境。 Jadi di sini Yesaya sedang memberitakan bahwa karena kedatangan Sang Mesias, segalanya akan berubah. Karena dia berkuasa penuh untuk mengubah keadaan. 因为在这里告诉我们，当这个主耶稣的来临，世界一切都要改变。 Dia berkuasa untuk mengubah keputusasaan, tiada ada pengharapan, kesusahan, kesulitan dan sebagainya menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita dan ada harapan. 改变这个世界一切的可怕的事情，从一切的罪恶当中，并得着新的希望。 Dan tidak ada pribadi yang seperti dia. 没有一个真正的位格好像他。 Dia berkuasa atas segala situasi, kondisi dan kehidupan, bahkan dia berkuasa atas kematian sekalipun. 他能够掌握整个世界一切的事情，知道死亡的事情。 Dia berbeda dengan semua raja-raja Israel, semua raja-raja Yehuda yang adalah keturunan Daud. 他跟其他的皇帝完全不一样，虽然他们也是大卫的子孙。 Semua penguasa ini, semua raja-raja ini binasa dan mati. 整个已经皇帝这个他们掌权了，完全他们都要灭亡。 Hanya dialah pewaris daripada takhta Daud yang satu-satunya yang hidup selama-lamanya. 只有一个从这个大卫的子孙能够永远存在。 Maka di dalam ayat yang ke-6 di dalam Yesaya pasal 9 ini, Yesaya menegaskan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. 所以在这接下去的经文就是告诉我们，他要成为这个整个国家的掌权直到永远。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada raja, ada penguasa kekal yang akan datang, kata Nabi Yesaya. 所以在这个时候，以赛亚告诉有一个王将要来临。 Dan dia ini berkuasa atas segala-segalanya, atas segala sesuatunya, bahkan termasuk kematian sekalipun, karena dia adalah penguasa raja kekekalan. 他能够掌握整个世界一切，知道死亡的事情，因为他是永恒的父。 Dia adalah pemilik dan pencipta segala sesuatunya. 他是完全拥有整个世界所有的一切。 Nah, luar biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Tuhan kita ini dapat datang kepadanya dengan leluasa. 特别一个重要的事情，我们身为神的儿女，都能够自由自在的来。 Para majus boleh datang kepadanya untuk menyembah dia. 这个三个不是也能够毫无拦阻的来敬拜他。 Setiap orang tanpa kecuali dari tinggi dan rendah, posisi tinggi maupun posisi rendah, siapapun dia berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah dan seterusnya. Orang besar atau orang kecil boleh datang kepadanya. 每一个人都有，虽然他是有地位、没有地位、有钱没有钱的人，他们各种各样的这个人都能够来到他面前朝拜他。 Bapak Ibu dan saudara sekalian dan saya dapat datang kepadanya di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam persekutuan, bahkan kita dapat datang untuk melayani dia. 弟兄姊妹们，我们每一个人毫无拦阻都能够来到主面前，来到主耶稣面前来敬拜他，来侍候他。 Bahkan dia memberikan kita kesempatan untuk datang memberikan sesuatu kepadanya. 他也是给我们机会，让我们能够把一切我们所拥有的奉献给神。 Dan inilah raja kekal yang dimaksudkan oleh Yesaya yang kitab suci tegaskan, yang melalui kematian dan kebangkitannya mengaruniakan kehidupan kekal kepada siapapun yang percaya kepadanya. 这就是以赛亚所这个预言的将要来临的永恒的父。 Di dalam dia Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menatap yang namanya kematian, kehilangan, kesusahan, kemalangan, penderitaan dan sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena dia telah mengalahkan semuanya itu.
在它里面，我们能够把我们一切上信一切的事情都告诉他，因为他已经战胜了一切一切。 Di dalam Dia kita dapat menemukan harapan di dalam segala keadaan apapun. 在它里面，我们能够得着盼望，在各种各样的情况之下。 Yang kedua, Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa Bapa yang kekal ini adalah Yesus yang adalah Allah. 在这里也以赛亚第二个告诉我们，永在的父乃是耶稣。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sangat jelas di sini bahwa berbicara mengenai Bapa yang kekal itu adalah berbicara mengenai Allah itu sendiri. 那么我们知道，在这里告诉我们，永在的父也是讲述关于神自己。 Dan ini bukan satu konsep yang asing, bahkan Yesaya yang memberikan nubuat di dalam Yesaya pasal 9 ini, di dalam bagian yang lain, yaitu dalam Yesaya pasal 63 ayat 16. 在以赛亚也是不是一个不是单单在这个第9节，在以赛亚书第63章也记载， Menyebut Allah itu sebagai Bapa ketika dia berdoa. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. 亚伯拉罕虽然不认识我们以色列人也不承认我们，你却是我的父，耶和华，你是我的父，从万古以来，你名成为我们的救赎主。 Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebutan Bapa yang kekal ini hanya dapat diberikan kepada Allah saja. 所以，被称为永在的父，只有圣父才能有资格被这样的称呼。 Menarik sekali bahwa perjanjian baru kita selalu menyebut Yesus itu sebagai anak dan bukan Bapa. 那么，在这个新约常常提起耶稣乃是生子，不是生父。 Namun yang menarik juga adalah bahwa perjanjian baru kita menegaskan bahwa kita mengenal Bapa dengan mengenal Yesus Kristus. 所以，在这个新约也是告诉我们知道，生父也知道生子耶稣基督。 Yesus bukanlah Bapa, tetapi kita dapat mengenal Bapa melalui Dia. 耶稣不是生父，但是我们能够认识生父，借着生子。 Tidak ada cara untuk dapat mengenal siapa Allah Bapa kita jikalau kita tidak datang kepada Kristus. 有一个方法就是我们不可能够认识我们的生父，如果我们不借着生子耶稣基督。 Maka untuk mengenal Bapa, maka harus terlebih dahulu mengenal anak yaitu 如 Yesus 果我们要 Kristus. 认识生父，我们唯一就是要先认识生子耶稣基督。 Kita dapat melihat Bapa dengan memandang Yesus Kristus karena Dialah yang menyatakan Bapa kepada kita. 我们能够看见圣父借着耶稣基督，因为耶稣基督把圣父介绍给我们。 Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. 约翰福音第1章第18节，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 10 kita melihat penyataannya di sana bahwa Dia itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. 在约翰福音14章第6节也是告诉我们，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。” Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat sebuah pesan Natal yang sangat istimewa sebenarnya. 弟兄姊妹们，在这里我们能够看到这个关于圣诞的一个意义。 Bahwa Allah Bapa itu telah menyatakan dirinya melalui Sang Putra, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita melalui inkarnasinya. 圣父能够借着耶稣基督表现他自己，借着道成入圣这一件事情。 Setiap kita dapat datang kepada Allah Bapa melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem itu, dan yang juga tersalib bagi kita untuk menjadi penebus kita,
di Kalvari. 我们每一个人都能够认识耶稣，就是认识圣父，借着耶稣基督，那就是已经救赎我们，已经上了十字架为我们而死。 Tidak ada kekristenan tanpa Kristus. 没有一个基督教如果没有耶稣。 Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, sang Mesias yang akan lahir di Bethlehem ini. 耶稣基督就是要在伯利恒降生在伯利恒的主耶稣。 Bukanlah hanya sekedar guru moral yang mengajar bagaimana bermoral yang baik, bagaimana bijak, bagaimana beretika, bagaimana berbuat kebenaran. 那么耶稣基督不是只有一个教士能够教导你如何做人，如何来安排你的生活。 Dia bukanlah salah seorang daripada nabi di antara nabi-nabi yang dikenal oleh manusia, entah itu nabi-nabi yang benar atau nabi-nabi palsu. 主耶稣不是一个先知，或者我们所认识的、所知道的先知当中， Dia lebih daripada itu. 他比其他的先知更大。 Dia adalah Bapa yang kekal. 他是永恒的神。 Maka jikalau Bapak, Ibu dan Saudara dan saya tidak mempercayai dia di dalam pengertian bahwa dia adalah Allah yang telah turun dari sorga ke dalam dunia menjadi manusia, maka Bapak, Ibu dan Saudara dan saya bukanlah Kristen dalam pengertian yang sebenarnya. 那么，如果我们每一个人不能够承认耶稣基督乃是神，那么我们所信的就不是真正的基督教。 Pesan Natal itu sangat jelas sekali. 那么圣诞的意义非常清楚， Bahwa Allah sendiri telah datang kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. 神来到世上，借着耶稣基督， Dia lahir dari perawan Maria. 他从一个圣女玛利亚所生。 Dan Bapa yang kekal ini 那么永在的父 telah datang kepada kita. 已经来到我们当中， Dia bahkan datang di tempat yang rendah. 他来到非常卑微的地方， Dia dilahirkan di dalam sebuah kandang, 他降生在马槽里， dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam sebuah palungan. 用布包着放在马槽里。 Dialah sang putra yang menyatakan Bapa kepada kita. 他是圣子，已经把圣父从他身上表现出来。 Yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. 第三个就是耶稣基督的这个第三个位格，就是主耶稣蛮有慈爱的主。 Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, di dalam pengertian tadi kita menemukan kebenaran bahwa Bapa itu adalah seorang yang memelihara, yang melindungi, yang menyayangi. 刚才我们看关于圣父，他是牧养、保护我们每一个人， Dan ini adalah sifat daripada Allah sendiri. 这是真正神的这个神的神性。 Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan menyayangi ciptaannya. 我们的神，他的神性就是照顾、爱他所造的一切。 Dan teristimewa dia peduli terhadap anak-anaknya. 特别他非常眷顾他的儿女们。 Dalam Mazmur 103 ayat 13 misalnya kita menemukan pernyataan dari pemazmur, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. 在这个诗篇告诉我们，父亲怎样联系他的儿女，耶和华也怎样联系敬畏他的人。 Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan seorang bapa terhadap anak-anaknya. 那么主耶稣的以赛亚预言的主耶稣，就好像一个父亲爱他的儿女，就是好像耶和华怎样爱他、敬畏他的人。 Itulah sebabnya mengapa ia datang. 这是为什么他要来到世上。
belas kasihannya telah mengutusnya bagi kita yang berdosa. 因为他的爱已经被差遣来救赎我们罪人。 Belas kasihannya telah mengutusnya untuk lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. 他的怜悯就被差遣来到世上，借着圣女玛利亚。 Belas kasihannya telah memungkinkan Natal terjadi 2000-an tahun yang lalu. 因为神的怜悯，所以这个圣诞节这个事情就这样发生。 Alkitab memperkenalkan Kristus yang pribadinya penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. 接着圣经介绍耶稣基督满有慈爱。 Injil menunjukkan kepada kita bahwa seluruh kehidupannya dan seluruh pelayanannya itu didorong, dimotivasi, digerakkan oleh belas kasihan. 在福音里面告诉主耶稣一切的侍奉、一切的工作，完全是因着爱。 Kalau kita misalnya membaca dalam Lukas pasal 7, 如果我们看路加福音第七章， di mana di sana dicatat tentang kedukaan yang dialami oleh seorang janda di Nain. 在那里有看见一个寡妇所经历的事情， Oleh karena putranya yang satu-satunya itu meninggal, 因为她唯一的孩子去世， maka dia itu menangis sedih. 所以她非常伤心 Dan。ketika Tuhan Yesus melihatnya menangis, maka timbullah belas kasihannya. 所以当主耶稣看见她伤心的时候，就起她怜悯的心。 Maka kita bisa membaca di dalam ayat 13, dia menyuruh ibu itu sudah berhentilah menangis. 在哪里我们看见主耶稣对这个寡妇说：“不要哭。” Dan kemudian membangkitkan anak laki-laki daripada janda ini. 并且把这个寡妇唯一的她的孩子使她复活。 Dan di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan, 每一件他所做的事情， hatinya, perasaannya, pandangannya dipenuhi dengan kasih sayang 他 dan 的 belas 他 kasihan. 的心、他的心情，他所看的一切，完全满有慈爱。 Kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelayanannya keliling berkhotbah, mengajar, dan ada begitu banyak orang yang datang mendengarkan, berkumpul, duduk di sekelilingnya. 我们看在马太福音第9章36节，在那个时候，主耶稣到处传福音，很多人聚在一起听他讲道。 Dan kalau kita membaca dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36, 在马太福音第9章第36节， maka dikatakan di sana, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 在哪里主耶稣有许多人看见许多人，他就起怜悯的心，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。 Yesus adalah gembala kita yang baik, 主 Bapak 耶 Ibu 稣 Saudara 是 sekalian. 我们的好牧者， Gembala bagi setiap orang yang datang kepadanya. 他是为每一个人，因为他 Itu 厚爱我们。 sebabnya dia mengatakan dalam Yohanes pasal 11 bahwa dia itu adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 那么主耶稣是一个，好像约翰福音说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。” Bahkan Nabi Yesaya sendiri dalam pasal 40 ayat yang ke-11 menegaskan bahwa ia menghimpunkan domba-domba dalam pelukannya, menggendongnya di dalam pangkuannya, dan dengan lembut menuntun anak-anak dombanya. 在这里，我们也看见以赛亚说：“他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂系羊羔，抱在怀中，慢慢引导他如养小羊的。” Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kitab suci menyebut Yesus sebagai Bapa yang kekal, maka itu berarti bahwa ia adalah Bapa yang peduli, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasihan terhadap anak-anaknya, termasuk kita yang hari ini percaya menjadi umatnya. 所以在这里，主耶稣说，在这个以赛亚说，他是永在的父，那是表现我们的主耶稣是满有慈爱、满有怜悯的。 Dan dia itu adalah Bapa yang sempurna dan ideal. 他是一个完全、很理想
这个很完全的父神， Tidak ada yang setara, yang sebanding dengan dia. 没有一个人比得上主耶稣。 Seandainya dalam dunia ini diadakan perlombaan tentang Bapa yang ideal, Ayah yang ideal, tidak ada yang bisa menyamai Yesus Kristus Tuhan kita. 如果在世上有一个选择的话，关于完全的神，主耶 Dia 稣 adalah 没有一个能够比得上。 Dia adalah bagaikan ayah yang tidak pernah berpaling dari kita anak-anaknya. 他是一个父神，永远不抛弃我们的。 Ayah kita mungkin berpaling dari kita, mungkin sekali berpaling dari kita. 可能我们自己的父亲有一个时候也是抛弃我们， Tapi Bapa yang kekal ini tidak pernah berpaling daripada engkau dan aku. 但是永在的父完全不能没有抛弃我们。 Kasihnya tidak berubah-ubah, kasihnya tidak habis, kasihnya tidak surut, kasihnya tidak pernah memudar, kasihnya tidak pernah dingin. 他是一个爱我们，永远爱我们，他的爱永不止息。 Karena bahkan ketika kita pun menunjukkan sikap yang tidak pantas kepadanya, dia tetap berbelas kasihan kepada kita. 虽然我们有时候表现那些我们的对神的表现，完全不能使神的心欢喜。 Dia tidak pernah berubah kepada kita, meskipun dia menuntut kita untuk memperbaiki. 他完全对我们没有改变，虽然神对我们的要求也很多。 Dan dia juga adalah Bapa yang tahu segalanya tentang kita. 他也是知道我们一切所做的， Dia tahu semua kenakalan kita, semua pemberontakan kita. 他知道我们所做的一切，我们对神的反抗，他 Dia 也 tahu 知道。 apakah kita ini tulus, berpura-pura. 他知道我们常常假冒伪善， Dia tahu apa yang kita lakukan di tempat yang terang, di tempat yang tersembunyi. 他也知道我们在暗处所说的一切， Namun dia tetap mengasihi kita. 但是他仍然爱我们。 Tapi jangan dijadikan ini alasan untuk terus berbuat seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是不要因为他爱我们，那么我们继续犯罪。 Umat milik Yesus pasti akan pulih, akan bertobat. 那么我们知道，我们一定要悔改。 Jadi meskipun kita ini berdosa, hidup di dalam kekacauan, hidup di dalam kebingungan, kesalahan dan ketidaktaatan, dia tetap adalah seperti seorang ayah yang penuh belas kasihan 虽 kepada 然 kita. 我们常常犯罪，我们所做的一切不能讨得神的喜悦，但是 Jadi 神 Bapak Ibu 继续怜悯我们。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia adalah Bapa kita yang kekal. 所以他是永恒永在的父。 Entah kita hari ini masih memiliki ayah dan ibu 如果今天我们还拥有我们的父母亲， di dalam dunia ini maksudnya, atau kita telah menjadi yatim piatu. 在这个世界上，我的意思，或者我们已经变成孤儿， Kita tetap memiliki seorang Bapa yang kekal karena di dalam kerajaannya tidak ada itu yang namanya yatim piatu. 因为我们仍然有永在的父，因为在神的国度里面没有所谓孤儿， Dia adalah Bapa yang selalu ada untuk engkau dan aku. 他是永远的存在，为我们成为我们的父。 Maka bila kita merasakan hidup ini begitu berat, hidup ini penuh dengan kesusahan, merasa kesepian dan seterusnya. 如果我们觉得我们的生活充满了痛苦困难的话， Ingatlah bahwa Bapa kita itu selalu menyertai kita. 你要记得我们的天父上帝永远与我们同在， Dan dia penuh dengan kasih sayang. 他满有慈爱。 Yang terakhir Bapak Ibu Saudara 最 sekalian, 后， melalui Yesus kita menjadi anak-anak Allah. 也接着耶稣基督，我们成为上帝的儿女。 Yesus adalah Bapa yang kekal karena melalui dia kita menjadi anak-anak Allah. 耶稣基督是永在的父，因为借着他，我们成为上帝的儿女。 Di dalam kitab suci kita khususnya perjanjian baru, kita menemukan akan konsep berkaitan dengan pengangkatan atau diadopsi menjadi anak. 接着新约，我们看见怎么样父把我们提高成为神的儿女。 Karena Yesus Tuhan kita menyebut semua orang yang percaya, semua orang yang adalah umat miliknya itu adalah anak-anak yang diberikan oleh Allah kepadanya. 耶稣基督说：“每一个信他的人、爱他的人，乃是父已经把我们交给主耶稣，成为上帝的儿女。”
Kalau kita misalnya membaca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 13, 希伯来书第2章第13节， di sana kita melihat Tuhan Yesus itu mengatakan, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. 在希伯来书说，有说我要依赖他，有说看那我以神所给我的儿女。 Bapak Ibu Saudara sekalian, awalnya ayat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 13 ini diucapkan oleh Nabi Yesaya. 那么希伯来书这个在这一句其实就是以赛亚所说的话。 Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 18 kita bisa membaca di sana bagaimana Yesaya itu menyatakan tekadnya di hadapan Allah untuk tetap berdiri teguh di dalam menghadapi segala pemberontakan, segala kemurtadan, segala penolakan terhadap kebenaran. 在这个里告诉我们，他说：“看那耶和华所给我的儿女。”意思是说，在各种各样的情况之下，我们已经成为神的儿女。 Di sana dia katakan, saudara sekalian, sesungguhnya aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku adalah tanda dan lambang di Israel dari Allah. Tuhan semesta alam yang bersemayam di gunung Sion. 在这里也是告诉我们，上帝把儿女赐给我们，乃至叫我们知道这个在西安上所说的。 Dan kemudian Ibrani pasal 2 ayat 13 tadi itu meminjam ataupun mengambil perkataan ini dan menaruhnya, seolah-olah menaruhnya di mulut daripada Kristus, sehingga Kristus mengucapkan kalimat, lihatlah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, untuk menyatakan bahwa ia menjadi Bapa kita, dia telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. 在希伯来书2章13节，那就是主耶稣说的一句话，看啊，我以神给我的儿女，就是我们大家都是，神给我们，把我们成为神的儿女。 Maka ketika kita boleh mengingat Natal kembali tahun ini, 所以，如果我们在思想今年的圣诞， kita diingatkan dengan peristiwa bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mengangkat kita sebagai anak-anaknya. 主耶稣在这来到世上，是要把我们，把我们称我们是上帝的儿女。 Karena sesungguhnya kita ini semuanya adalah yatim piatu karena dosa. 那么我们每一个人都是孤儿，因着我们所犯的罪。 Kita ini terkutuk, kita ini menjadi musuh Allah dan terasing dari Allah. 我们被咒诅，神已经抛弃我们。 Dan Yesus datang untuk menyelamatkan dengan mengangkat kita menjadi anak-anak. 耶稣来到世上，为要使我们成为上帝的儿女。 Bagaimana caranya kita ini menjadi anak angkat Allah, Bapak Ibu Saudara 如 sekalian? 何我们能够成为上帝的儿女？ Rasul Yohanes memberikan kita jawabannya ketika dia berbicara mengenai Yesus Kristus Tuhan kita. 约翰福音约翰告诉我们，关于我们要成为上帝的儿女。 Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu dia berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan anak-anak yang lahir bukan dari darah ataupun keinginan daging atau dari keinginan manusia, tetapi lahir dari Allah. 你看，父是给我们是何等的慈爱，使我们得成为神的儿女，我们也是正是他的儿女。世人所以不认识我们，是因为曾认识他。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana caranya menjadi anak Allah, diangkat menjadi anggota keluarga Allah? 弟兄姊妹们，怎么样我们能够成为上帝的儿女？ Dengan percaya kepadanya. 那就是我们要相信他， Percaya bahwa Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia dalam peristiwa Natal itu Yesus. adalah Allah yang mengasihi kita. 我 umat. 们要相信主耶稣来到世上，借着圣诞节，他就是爱我们的。 Maka ketika kita percaya kepadanya, mempercayakan diri kepadanya, kita menjadi anak-anak. 那么我们也要相信他，我们要成为他的儿女。 Kita sekarang memiliki hak istimewa. 我们拥有特别的权利， Kita disebut sebagai anak. 我们被称为上帝的儿女。
dan juga disebut sebagai pewaris daripada kerajaan 那 Allah. 就是我们继承上帝的国度。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Yesus adalah Bapa yang kekal. 耶稣基督是永在的父， Karena ia adalah penguasa dan raja kekekalan yang membawa pengharapan. 因为他是王，他是永恒的王， Karena dia adalah Allah yang menyatakan Bapa kepada kita. 因为他是神，他借着耶稣基督，我们能够表明圣父的存 Karena 在， dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. 因为他是满有慈爱的神， Dan dia adalah Bapa yang kekal karena melalui dia kita menjadi anak-anak Allah. 因为他是永在的父，所以我们借着他，我们也是成为上帝的儿女。 Maka pada hari ini dan seterusnya, 所以从今天开始直到以后， mari mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, Bapa yang kekal itu. 让我们相信耶稣基督，他是永在的父， Juru selamat yang sempurna itu. 他是完全的救赎主。 Apapun situasi dan kondisi kita pada hari ini, 今天我们所拥有的环境， termasuk menjelang Natal ini, 也是借着我们要将近圣诞， apapun keadaan kita, 无论我们处在什么环境里面， pastikan bahwa tidak akan menghalangi, mengurangi, memudarkan, meredupkan, atau memupus sukacita kita sebagai umat dari Bapa yang kekal itu. 完全不能拦阻我们来欢迎我们的神，永在的父。 Hari ini kita memasuki Advent yang ketiga. 今天我们是第3个预备周， Lilin yang tadi dinyalakan sering disebut sebagai the shepherd's candle, 那么 ataupun lilin para gembala. 那么我们就知道第3个蜡烛常常被称为是牧羊人的蜡烛， Yang melambangkan sukacita daripada para gembala di padang Efrata ketika malaikat memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus Sang Mesias, Bapa yang kekal itu telah lahir. 就是表示当这个天使报信息给牧羊人，已经有一个救赎主来临。 Maka mari kita berada di dalam sukacita itu. 让我们在这个欢喜快乐当中， Dan mari kita juga memberitakannya. 我们也要传扬这个福音信息。 Bersediakah kita? 你们有没有做一个准备？ Maukah kita? 是不是我们要做这件事情？ Amin. Mari kita berdoa. 我们祷告。Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami sedang merenungkan suatu berita mengenai Natal. Kami bersuka cita karena Natal Yesus Kristus telah datang ke dunia ini dengan penuh dengan kasih. Tuhan, kami semua ini menanti apa yang diberitakan pada hari ini, dan kami akan selalu mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, mengasihi kami semua dan akan menebus kami dan menjadi anak Tuhan. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.